Ikutkan dulu. Okey. Baik. Dalam unit yang ketujuh ini kita lihat tentang lokasi kerajaan Melayu awal. Okey, sebenarnya kerajaan-kerajaan Melayu awal ni bermula daripada pertempatan yang kecil. Ya, pertempatan kecil yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan. Kamu tahu tak apa itu pelabuhan? Tak tahu ya? Okey, tak tahu ya. Okey. Okey. Nak cikgu bagi tahu tak apa itu pelabuhan? Okey. Okey, baik. Dia macam ni. No. Okey. Kawan tengok betul-betul Okey, cikgu akan kongsikan macam mana sebenarnya kerajaan Melayu awal ni dia wujud macam mana ya? Okey. Okey. Okey, kejap Okey. Okey. Baik. So, kalau kita lihat, okey, macam mana sebenarnya keadaan dia sebenarnya macam ni. Okey, korang tengok cikgu akan lukis. Baik, macam ni. Baik. Okey, suatu ketika dahulu, okey, katakanlah kawasan di sini adalah kawasan Melayu. Boleh nampak tak? Boleh nampak Boleh. Okey, baik. So kawasan ini kita kata pinggir laut dan kemudian ini adalah pinggir laut kat sini adalah laut. Okey, sini laut. Okey. Baik. So apa yang berlaku adalah kebiasaannya pertempatan-pertempatan ini dia berada di kawasan-kawasan sungai seperti ini. Okey, ini sungai okey, so ini kawasan sungai. Okey, ini dalam peta dalam peta sungai. Okey, baik. So, kebiasaannya orang-orang dulu dia buat rumah kat mana cikgu? Dia orang buat rumah mula-mula kat sini. Okey, kemudian juga ada di sini. Kemudian juga ada di sini. Dia orang buat rumah tau. Dia buat rumah kat sini. Okey, kemudian kat sini. Makin lama ramai lagi orang yang datang. Dia tinggal kat sini, buat rumah kat situ, kemudian buat rumah kat sini, kemudian juga buat rumah kat sini. Okey. So, bila makin ramai orang datang kat situ, ini pertempatan. Okey. Ini dipanggil pertempatan. So, kalau kita lihat, bila makin ramai kat sini, ramai yang tinggal kat situ, maka, okey, kalau kita lihat, okey, banyaklah kapal yang datang, okey, dan lalu di kawasan itu. Sebagai contoh, kita katakan, okey, adalah kapal yang datang. Okey, kapal tu, okey, bentuk dia macam inilah. Okey, kapal pun datang. Okey. So, kalau kita lihat, ni kapal ni, contoh kapal kapal macam-macam style cikgu buat kapal ni. Okey, baik. Okey, ni kapal. Baik. So, bila kapal tu tengok kan, uish, ini ada kawasan ramai orang ni. Dia nak berniaga kat situ. Bila nak dia berniaga kat situ, jadi orang-orang kampung situ menyediakan satu kawasan tapak kat sini. Okeylah. Kau boleh buat boleh berlabuh di sini. Kapal-kapal boleh berhenti kat sini ya. Dekat tempat kotak tu. Dekat tempat kotak tu. Jadi, kapal-kapal ini akan berhenti. Akan pergi ke sini dan berhenti dan turunkan barang. Jadi, mula-mula kawasan ini adalah kawasan ini asalnya adalah pertempatan. Maknanya tempat orang tinggal. Tempat orang tinggal Sekarang ni kawasan ini telah menjadi apa? Bila dah ada tempat-tempat untuk kapal ni berhenti, macam kapal-kapal ni berhenti kan? Ini dipanggil apa cikgu? Tempat ini dipanggil sebagai pelabuhan. Okey. So, apa itu pelabuhan? Pelabuhan ialah tempat kapal berhenti. Ya, okey. Ini kawasan ini
Kawasan ini adalah kawasan dipanggil kawasan pelabuhan. Okey, kawasan pelabuhan. So kapal-kapal pun berhenti di situ. Ini dipanggil pelabuhan. Okey. So boleh faham Nurin? Nurin pula Auni. Amani? Okey. Okey boleh So inilah dia. Okey, kita kata pertempatan dan juga pelabuhan. Pertempatan tempat tinggal, manakala pelabuhan pula adalah tempat kapal berhenti dan turunkan barang. Itu dipanggil pelabuhan. Yang ini pertempatan. Okey. Baik. So itulah perbezaannya. Dulu kerajaan alam Melayu ada banyak pelabuhan. Contohnya apa tahu? Contohnya macam kalau kita kata seperti kerajaan Gangganagara. Katakan ini kawasan tempat ini dipanggil Gangganagara. Gangganagara ni dulu pun ada pelabuhan. Tempat kapal lalu, tempat kapal berhenti. So inilah dikatakan sebagai pertempatan dan juga pelabuhan. Baik. So itu berkaitan dengan pelabuhan. Okey. Baik. Kita kembali. Daripada pelabuhan dia telah menjadi kerajaan. Maksudnya di sini okey, macam mana dia boleh bertukar cikgu? Iaitu semakin ramai orang tinggal kat situ. Maknanya bermula daripada pertempatan dia terus menjadi jadi pelabuhan, kemudian terus menjadi kerajaan. Gitu. Nampak tak? Okey. Baik. So, kalau kita lihat antara lokasi-lokasi kerajaan alam Melayu yang terawal, Kedah Tua, Gangganagara kat sini, Beruas, Cihtu. Di Sarawak ada apa? Ada Santubong. Santubong. Sriwijaya. Di sini. Dan juga ada Mataram. Di Pulau Jawa dan juga Majapahit juga di Pulau Jawa. Juga di Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat di manakah exactly lokasi tempat ini, iaitu contohnya kerajaan Kedah Tua. Lokasi kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua, kerajaan dia terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Di Lembah Bujang yang terletak di negeri Kedah. Manakala kerajaan Gangganagara pula terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak dalam negeri Perak. Negeri Perak. Kerajaan Beruas juga di pantai barat, juga terletak di negeri Perak juga. Cihtu. Lokasi kerajaan ini, kalau Cihtu, dia terletak di Tanah Merah dalam negeri Kelantan. Amani. Pernah pergi Kelantan ke? Pernah. Pernah. Wow. Baik. Bagus. Baik. Kemudian kerajaan Santubong. Santubong ini terletak di Sungai Sarawak, iaitu di negeri Sarawak. Manakala kerajaan Sriwijaya terletak di lembah Sungai Musi, iaitu di Sumatera. Dan kerajaan Mataram lokasinya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Dan juga kerajaan Majapahit terletak di Kota Trowulan. Di Mojokerto, iaitu di Jawa Timur. Iaitu di Kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ada siapa sini wong Jawa? Ini wong Jawa ya? Ini wong Jawa. Ora. Amani wong Jawa? Ora. Amani ora wong Jawa. Do you understand what I'm saying? No. Sopo iki? Apa iso ngomong Jawa?
Anyone? Cik, anyone Baik, cikgu cakap, kamu faham tak cakap Jawa? Tak faham tu kalau Majapahit tu disebut dalam bahasa Jawa Mojokerto. Di Jawa Timur. Ya, okay, gitu. Okey. Dan kerajaan Melayu awal ini terletak di kawasan yang strategik iaitu di pesisir pantai yang memudahkan perhubungan. Lokasi ini membolehkan kerajaan Melayu awal berkembang, maju dan makmur. Baik, apa maksud makmur? Cikgu dah bagi tahu selalu. Apa itu makmur? Dan makmur. Okey, selalu nyanyi. Makmur tu apa makmur? Siapa tahu? Tak tahu Ke tak ingat? Ni cikgu nak bagi tahu. Korang boleh tulis kat tepi tu. Makmur tu apa cikgu? Makmur tu sebenarnya bermaksud kaya atau mewah. Makmur tu maksudnya apa? Maksudnya kaya atau mewah. Jadi maju dan makmur maksudnya apa? Maju dan kaya. Begitu. Jadi itulah kita kata sebagai lokasi kerajaan Melayu awal. Okey, yang menyebabkan dan lokasi mereka kebanyakan kerajaan Melayu awal ni bermula di kawasan pesisir pantai. Jadi itu yang menyebabkan kerajaan Melayu awal ini berkembang maju dan makmur. Baik. Kemudian kerajaan-kerajaan Melayu ini kalau kita lihat ada hubungan diplomatik. Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Apa itu hubungan diplomatik, cikgu? Okey. Baik, hubungan diplomatik. Okey, apa maksud hubungan diplomatik? Ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan lain. Itu hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan lain, itu dipanggil hubungan diplomatik. Kalau hubungan mak dengan ayah kamu tu bukan hubungan diplomatik. Itu hubungan romantik. Cik. Mari terus fikir. Okey. Baik. Jadi kalau hubungan antara mak dengan ayah kamu itu dipanggil hubungan romantik. Kalau hubungan antara kerajaan dengan kerajaan itu dipanggil hubungan diplomatik. Ada beza baik. Dan kerajaan Melayu awal dulu, menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar masa itu, iaitu China dan juga India. Kenapa Kerana China dan India ni pada waktu itu memang kerajaan yang besar, ada kemajuan, dan ada rakyat yang ramai, ada ketenteraan yang kuat. Jadi kerajaan-kerajaan seperti Kedah Tua, Sriwijaya dan Majapahit ni berlumba-lumba untuk buat hubungan dengan India, dengan China. Dua-dua nak buat hubungan dengan India dan juga dengan China. Masing-masing nak buat hubungan jadi kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik ni untuk apa, cikgu? Dari segi politik, kerajaan Melayu ni menjadikan hubungan diplomatik untuk apa? Untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan. Menjamin keselamatan. Apa maksudnya, cikgu? Maksudnya, kalau katakan kerajaan, kerajaan Kedah Tua, dia buat hubungan dengan China dengan India. Bila China dengan India, dia jumpa China dengan India kan? China dengan India kata apa? Kami mengiktiraf. Kerajaan Kedah Tua memang kamu kerajaan Melayu. Dan juga, jangan risau. China dengan India kan kuat besar kan? Dia kata apa? Jangan risau, kerajaan Melayu, kerajaan Melayu awal, kami akan menjaga kamu semua. Kami akan menjaga. Kalau ada sesiapa yang kacau kamu, sesiapa nak serang kerajaan alam Melayu, bagi tahu kami. Kami akan menghantar tentera untuk mengawal dan menjaga keselamatan kerajaan kamu.
Itu tujuan menjaga, menjalin hubungan diplomatik. Macam korang lah. Kalau korang datang kelas fizikal cikgu kan, cikgu cakap apa? Okey, Amani, okey, Audi, Faisal semua, jangan risau. Kamu semua di bawah naungan cikgu. Siapa-siapa yang kacau kamu, okey, bagi tahu cikgu. Cikgu akan cakap dengan dia, lu langsi, lu mati. Kan. Lu langgar, lu ketak tak 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 tak. Gitu kan. Okey. Jadi, kan. Jadi, okey, jadi ini macam KL gangster lah pula kan. Jadi kalau kita lihat, itu maksudnya, maknanya cikgu melindungi kamu lah. Maksudnya backup kamu, menjaga keselamatan kamu. Okey. Oh, lu langgar kawasan saya, lu langgar kawasan gua, lu mau mati kah? Macam itulah contoh. Kan. So Amani pun okey, Amani akan rasa selamat tak? Auni pun rasa selamat. Oh, okey, kami dilindungi oleh Cikgu Rafi. Contohlah. Kan. Cikgu kan pandai kita kan ada orang kuat-kuat. Contoh macam Amani boleh buat taekwondo. Auni kot taekwondo kan? Ah, Auni taekwondo. Amani apa? Take one and do. Take one and do. Bukan? Okey. Okey. Audi taekwondo. Nur Amani take one and do. Okay. So bukan okey, bukan. Faisal tahu apa? Silat. Faisal silat Faisal. Ultraman. Apa dia? Ultraman. Apa tu? Ultraman. Ultraman. Banyak sangat tengok 611 ni. Kan? 611 ni Faisal. Ceria. Tak boleh. Kita dah tak tengok 611 dah. Kita tengok apa? Kita tengok Netflix dah agak musuh. Kita tengok Netflix, kita tak mainlah 611 kan. Game bas sekolah lah. Lepas tu apa lagi? Okey, Sinchan lah. Kita tak mainlah 611 kan. Ceria kan. Tak mainlah ceria kan. Kita 611 ataupun apa? 411 411. 411 apa? HBO. Okey. Layan apa? Layan Harry Potter. Layan Harry Bukan Potter. AXN ke? X apa? Yang mana? Yang MMU. Dush macam tu. Ke yang mana Kan? Kan? Kita tak layan tu. Kan? Cikgu tak layan tu. Cikgu layan apa? Astro apa? Islamic. Surah, baca surah. Yo. Okey. Baik. So kita teruskan dengan pembelajaran kita iaitu inilah dia. Menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Baik. Korang tengok di sini. Inilah ukiran pada dinding Candi Borobudur. Dia nama dia Borobudur sebut betul-betul. Salah sebut lain jadinya. Okey. Takut lain jadinya. Kan? Ada yang sebut Borobudur pun ada. Jangan. Okey. Baik, Borobudur menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Nampak tak ni? Ni mana raja dia? Ni raja. Kau nampak tak? Ini raja kan? Ni raja. Okey. Kemudian ini permaisuri. Okey. Okey, so itu permaisuri. Ini rakyat. Ini rakyat. Okey, ini rakyat. So, rakyat sedang menghadap raja. Jadi ini di mana ni? Ini di Borobudur, iaitu di Pulau Jawa. Dia akan nampak tak tangan dia buat macam ni? Nampak tak tangan dia buat macam mana? Tangan dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Ya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebelah patik harap diampun. Gitu. Adanya patik menghadap ni. Untuk apa? Untuk minta top up touch and go. Dan juga minta top up kredit yang sudah pun habis.
Dia kata gitu. Contoh, ah, abang terus pelik abang ni. Zaman dulu ada phone ke? Okay. Blank sekejap. Oh, blank. Okey. Tak ada. Okay. Okey. Zaman dulu tak ada zaman dulu tak ada phone Okey, baik. So itu situasi rakyat yang sedang menghadap raja. Itu dari segi politik. Dari segi ekonomi, melalui hubungan diplomatik ini antara kerajaan dengan China, dengan India kan, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Sebab kerajaan Melayu ni, kerajaan Melayu awal ni, dia akan memasarkan, menjual barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Dan kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan mewah. Maknanya diberikan offer tawaran barang mewah seperti tembikar, sutera dan perhiasan. Jadi hubungan kedua-dua inilah yang dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan Melayu awal. Cikgu tahu ramai yang tak tahu benda rempah ratus semua ni kan. Okey, jom kita tengok. Baik, yang ini rempah ratus. Ini patutnya budak-budak perempuan tahu ni. Auni kena tahu, Amani kena tahu. Begitu juga dengan siapa lagi? Itu rempah-rempah yang tak diproses lagi kan? Ya, tetapi ini apa nama ni? Entah. Buluh. Apa dah buluh? Mana ada orang masukkan buluh dalam masakan? Okey. Ini sebenarnya adalah dipanggil kayu manis. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya cinnamon. Pernah dengar cinnamon? Kan. Tapi mungkin kamu akan kata, cikgu, cinnamon yang saya selalu tengok tu dalam bentuk serbuk, betul tak? Cinnamon roll kan? Ya, cinnamon roll. Cinnamon roll tu yang korang beli dekat tu kan, dia dah campurkan dengan ni serbuk cinnamon. Kayu manis ni akan diproses, dia akan haluskan menjadi serbuk. Itu serbuk cinnamon. Cinnamon tu asalnya bentuk dia macam ni, panjang-panjang gitu. Ini dipanggil, dalam bahasa Melayu dipanggil kayu manis. Okey. Itu kayu manis. Yang ini apa ni? Yang kedua ni gambar apa ni? Macam bintang ni. Macam bintang ni dipanggil apa? Ini ramai yang tak letak. Itu kalau masak jadi warna hitam kan? Ya. Ini Macam dipanggil. kecil-kecil je kan? Ya. Ini semua Apa kecil-kecil. nama dia? Ini nama dia ialah bunga lawang. Ni nama dia bunga lawang. Kalau mak kamu masak sup, gulai lemak ke, dia mesti masukkan bunga lawang. Bunga lawang. Baik. Seterusnya. Yang ini. Ini apa ni? Macam batang-batang kayu kecil-kecil ni. Ini semua adalah, siapa tahu? Tak tahu kan? Korang tak tahu ni. Ini dipanggil cengkeh. Tu dipanggil cengkeh. Dan cengkeh inilah yang dimasukkan dalam masakan. Kayu manis pun dimasukkan dalam masakan. Bunga lawang pun dimasukkan dalam masakan supaya dia menjadi lebih sedap. Lebih sedap. Jadi, kalau kamu nak tahu, kayu manis, bunga lawang, cengkeh, ini semua dipanggil rempah ratus. Rempah ratus. Atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai apa? Panggil spices. Okay, dipanggil spices. Okay. Jadi itulah dia. Kita kata rempah ratus. Okey. Baik. Yang ini apa cikgu? Ini manik. Batu-batu manik yang dijadikan barang perhiasan. Dan sebelah kanan tu adalah seramik. Seramik ni adalah kita katakan sebagai alat-alat perhiasan daripada kerajaan China.
daripada kerajaan China. So inilah dia barang-barangnya, bunga lawang ataupun rempah ratus, okey, manik dan juga seramik. Okey. Baik. Dari segi sosial, korang tengok iaitu dari segi sosial, hubungan diplomatik. Kita lihat hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Contohnya kita tengok ni, ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Jom kita tengok. Kalau orang luar datang, dia nak jumpa dengan Raja Sriwijaya, dia akan datang dengan menaiki gajah. Nampak tak ni gajah? Ni gajah. Gajah. Diukir gajah ni. Diukir gajah ni. Kemudian ini gambaran raja. Ini raja dan ini pembantu raja yang bawa payung. Nampak tak? Pembantu raja yang bawa payung. Jadi ini adalah apabila menyambut kedatangan tetamu yang nak jumpa raja. Tapi the best part is kalau kita tengok how smooth they carve. Mereka sangat-sangat halus apabila mereka mengukir. Kau perasan tak? Kalau gajah tu bentuk betul-betul macam gajah. Nampak tak? Dengan telinganya, dengan matanya. Okey. So sangat-sangat cantik. Maknanya dia buat tu detail, very detail. Okey. Dan kemudian kalau kamu perhatikan orang dia pula, contoh macam raja-raja. Kamu tengok raja-raja ni. Komplit dengan rantai emasnya. Dia carving rantai emas. Kemudian dengan dia punya topi dia very detail. Kemudian mukanya, kemudian kalau kita lihat dengan bentuk badan, tangan, jari. Okey. Kemudian dengan kaki semua. So is a very detail dengan kain. Kau orang tengok kain ni dengan berlipat-lipat. Okey, berlipat-lipat pun very detail. So kalau kita lihat ianya sangat bagus mereka. Cikgu, Ya. saya rasa ada orang yang tangan dia sebelah takdik. Mana? Raja tu kan ada 3 kepala selepas kan. Orang Okey. yang ketiga tu tangan dia macam tak ada. Okey. Orang ketiga tu tangan dia macam Ni. tak ada. Yang ini Yang ini? Tak, sebelah dia. Yang ini? Cuba je tangan dia. Mana tangan dia? Bukan ni Bukan tangan saya rasa. Okey. Audi rasa? Naufa rasa? Saya rasa putus. Putus? Sial dia. Putus Batu kan senang jatuh. Betul juga. Tapi the best part is bagaimana how they carving. Itu yang cikgu macam pelik sikit. Ingat senang ke nak ukir kat batu? Batu keras kot. Kan? Dulu mana drill? Itulah pasal. Tapi diorang boleh buat dengan cantik, dengan very detail. Kemudian kalau gajah tu nampak tak? Gajah ni dia ukir dengan sebelah kaki nak bergerak ke depan. Okey, si angkat lagi tu. Okey. Dan kaki belakang pula standby untuk angkat kaki juga. So, very detail Dia tak buat kalau macam kita ni. Kalau macam kita ni kamu tahu kan? Kalau kita melukis macam mana? Kalau kita lukis macam mana? Kalau kita lukis kalau kita lukis tu macam ni je. Ni orang. Okey. Kemudian ni gajah. Gajah macam mana? Buat telinga besar. Tiba-tiba telinga besar. Okey. Kemudian dia belalai. Kemudian badan dia besar. Besar. Kemudian kaki dia besar. Tengah jalan. Kemudian kaki dia besar. Kemudian kaki dia besar. Jalan.
Ada. Lepas tu ni ekor dia. Kita pun tengok. Ni apa? Ni gajah. Ha? Ni gajah? Ini gajah ke apa? Ini bukan gajah ni. Kita main hentam je kan. Tapi dia orang detail. Kita lukis macam ni. Okey. Baik. Yang Korang belalai Ah. gajah tu tadi tu ah, ah. nampak macam lidah punya ular punya lidah.